Video kali ini adalah berkaitan dengan convolution. So, apa itu convolution? Seperti tertera di skrin ini, convolution ni adalah jalan matematik, salah satu cara matematik untuk kita combine dua signal untuk menghasilkan signal yang ketiga. Dengan kata lain, adalah satu operasi yang kita buat untuk gabungkan input dan menghasilkan output sesebuah sistem. Okay, dia ada dua convolution. Convolution ni ada dua sebabkan kita ada dua jenis signal. Satu kita ada signal discrete time dan satu lagi kita ada signal continuous time. So untuk discrete time kita guna convolution yang bernama convolution sum. Untuk continuous time kita guna convolution yang bernama convolution integral. Perkataan key dia di sini adalah sum untuk DT signal, discrete time, dan untuk continuous time perkataan yang key dia kat sini lah integral. Sum ni bermaksud tambah lah. Okey, hasil tambah ataupun total dan sebagainya. Integral macam biasa dia adalah pengamiran. Okey. Kamil lah. So kalau kita tengok kat formula dia di sini, ni formula dia. Convolution ni lambang dia lambang macam darab lah, tapi kita tak panggil darab. No, kita panggil dia convolution. Lambang macam star ni. Okay, lambang star ni ialah convolution. Okay. Dia macam darab tetapi sebenarnya dia ada spesifik cara untuk kita darab tu. So ini untuk discrete time. Kalau tengok discrete time, dia punya key dia adalah sum. So sebab tu di dalam formula dia, rumus dia yang general ni, ini rumus general, dia ada sum di sini. Hasil tambah lah. So sama juga di sini ada hasil tambah. Ada dua rumus, kita boleh guna rumus yang pertama dan juga yang kedua. Tidak ada masalah. Beza dia adalah satu H ni duduk belakang, ataupun kita katakan H ini ada operasi shift. H ni shift, ataupun satu lagi X ini yang shift. So bila masa kita nak guna macam mana kita nak guna, bila kita nak guna yang satu, bila kita nak guna dua ni, saya akan tunjuk example lah. So nak cerita sini kita boleh guna dua jenis rumus. Satu H yang shift, satu lagi X yang shift. Sama juga untuk convolution integral di mana kita guna dia untuk continuous time. Sebabkan dia integral maka dia ada pengamiran di sini. Juga ada dua rumus pertama atau kedua, boleh guna mana-mana satu pun tidak ada masalah. Beza dia ialah satu untuk H ini ada shift dan satu lagi kalau kita nak guna yang kedua X yang ada shift. Okey, shifting. Okey. Seperti video yang sebelum ni boleh tengoklah shifting tu apa dan sebagainya lah. So apa itu X dengan H? X dengan H ini saya padam balik di sini nak tunjuk apa beza dia. Actually H dengan ni adalah signal pertama, yang ni kedua signal yang kedua. So ini yang dikatakan untuk combining two signal. So kita nak try combine signal satu dan signal dua, tengok apa jadi. Okay. Sama juga dengan convolution integral. Beza dia sebab dia continuous time, maka sini ialah T. Kalau discrete time, sini adalah N. So sama, ini adalah signal pertama, ini signal kedua. Ini signal pertama, ini signal kedua. Kita try to combine dua signal ini untuk menghasilkan signal yang ketiga. Dalam kata lain, kalau dalam sesebuah sistem, usually X itu adalah input, manakala H ini adalah sistem. So, sistem pun dia dalam bentuk signal. Input kita pun dalam bentuk signal. So, kita nak tengok apa jadi kalau signal input bergabung dengan signal sistem. Nak tengok output dia ni jenis apa, dia jadi apa. So, output juga adalah
signal. So ini adalah satu cara untuk kita gabungkan signal input dengan signal sistem dan nak tengok apa jadi dekat output. Sama juga dengan convolution integral di mana signal yang pertama ini selalunya signal input juga adalah signal, dan juga yang kedua ialah LTI system iaitu HT ni juga adalah signal. Kita gabungkan dua ini nak tengok apa jadi dekat output, di mana output ni juga adalah signal. Cuma beza dia signal dia CT. Signal output di sini adalah signal DT, discrete time. Ini contoh yang dikatakan macam mana dua jenis signal, satu biru dan satu hijau ini digabungkan, dikonvolutionkan untuk menghasilkan signal yang di bawah ini. Okay. So nampak yang merah itu adalah hasil dia tengah convolution, maka output dia yang di bawah ni, gambar rajah di bawah. Atas adalah hasil convolution dua jenis signal, maka dapat satu signal yang macam bukit ni. Padahal signal yang di atas tu signal jenis triangle dan juga signal jenis parabolik lah. Jom kita tengok dulu untuk convolution sum, sebab selalunya convolution sum ni lebih senang lah. So kita tengok dulu convolution sum di mana kita guna dia untuk discrete time. Okay, so ini step-step yang kita perlu buat lah. Boleh hafal dan boleh tak hafal pun tak apa, jadi faham kita tahulah nak buat macam mana. So first step pertama, ini contoh soalan lah. Ini contoh soalan. Soalan ini ialah patutnya dia adalah n lah di sini. Ni ialah n. Okay. So step pertama kita rewrite signal. Contoh ini soalan. Kita rewrite signal ini sebagai function k ataupun m. So soalan kita xn. Dia dalam bentuk xn. So step yang pertama apa yang kita kena buat ialah kita ada dua jenis signal. Signal satu di sini dan sini ialah signal dua. So kita nak try convolution kan dua jenis signal ini, tengok apa jadi. So first step ialah kita rename dah ataupun kita rewrite dia. Rewrite function ini sebagai k ataupun m. Kat mana kita nak rewrite? Sebenarnya apa yang dia minta ialah kita tukar n ini menjadi m. Asal dia n kan sebab discrete time. So kita tukar n ini menjadi m. Sebab itulah sekarang dia telah menjadi m. Sini telah menjadi m. Dua-dua signal kita kena tukar menjadi m ataupun k. Sebab asal dia adalah xn. Ini pun asal dia adalah xn sebab discrete kan. So kita ubah dia menjadi n menjadi m, n menjadi m. Okay. Alright. So step yang kedua apa yang kita kena buat ialah sekejap saya padam dulu. Okay, step yang kedua ialah kita flip salah satu signal, just one. Salah satu signal. Kita ada dua jenis signal, satu dan dua. So kita flip. Flip ni apa maksud? Kita lipat dah. Flip ni boleh juga kita kata flip, kita boleh kata dia fold, boleh kata kita mirrorkan dia. Kita lipat dah. So macam case ini saya pilih signal yang HM. Saya pilih signal HM. So apa yang saya buat? Saya lipat dia. Lipat saya mirror kan. Bila lipat, kalau kita tengok previous video, kalau kita nak kalau HN, kalau kita nak flip dia ataupun kita nak reverse dia ataupun kita nak fold dia, kita nak mirror ke apa, HN ini kita buat apa? Kita tambah negatif dekat dia punya n. Asal n saja. Bila kita nak flip, nak reverse, nak fold, kita tambah negatif sahaja. So bila kita tambah negatif, semua akan terbalik. So macam case ini HM, maka saya tambah negatif di sini, maka ini adalah hasil dia flip. Hasil dia lipat. So apa yang jadi? Cuba kita tengok di sini, dia telah terlipat. Asal negatif 1 ini duduk dekat n sama dengan 2.
Okay. Sekarang negatif 1 telah terlipat, telah dicerminkan, telah dimirrorkan menjadi duduk di belah kiri sekali. Asal dia duduk belah kanan, sekarang dia duduk belah kiri sekali. N dia 2, magnitude dia negatif 1. Sekarang N dia jadi negatif 2, magnitude tidak berubah. So kita kali apa sekarang ni? Flip ini ialah kita flip N itu. So betul lah kalau kita tengok sini nampak. N ni asal biasa N. Kita flip dia, kita tambah negatif. So tadi 2. Bila kita tambah negatif, ni 2. Kita tambah negatif maka dia jadi duduk di kawasan negatif lah. Sebab itu dia jadi terlipat lah. So sama dengan yang lain. Kalau kita tengok di sini, 1 asal duduk di belah positif. Sekarang bila dia lipat, dia jadi negatif 1. Kemudian kosong ni bila lipat tak boleh nak buat apa lah. Memang dia akan duduk tengah sebab dia duduk di tengah-tengah di antara cermin. So ni cermin. So dia duduk di tengah-tengah. Kalau kita lipat macam mana pun dia duduk dekat kosong juga lah. So dia masih lagi kosong. Kemudian apa yang kita buat next ialah negatif 1 asal duduk di negatif 1 N ini. Kemudian sekarang dia jadi N sama dengan 1. Magnitude dia kita bawa saja. Tidak ada masalah. So, lepas kita buat yang pertama dah buat, kedua dah buat, next ialah kita shift dia. Saya akan tunjuk next ini dalam contoh. Next contoh lah. So, instead of asal tadi, kita ada dua signal XM dan HM untuk kita convolution. Kita buat flip, ini yang kita kena buat. Soalan dia. Maksudnya tadi soalan kita dah ubah step 1 dan step 2, maka dia akan jadi ini yang kita nak buat operasi. Satu yang flip dah punya signal dan satu signal yang original kita convolution kan. Kita asterisk lah. Ini kita panggil convolution kan. Okay. So ini ialah kita tak boleh buat signal asal kita convo kan dia. Tak boleh. Ini rule untuk convolution. Kita kena flip dulu salah satu. Baru kita boleh convolution kan dua jenis signal ni. Signal 1 dan signal 2. So bila kita dah flip. Dan ini signal original. Maka kita boleh buat operasi convolution lah. Next ialah step yang ketiga. Kalau kita tengok di atas itu tadi, yang sebelum ini, dia kata shift by arbitrary punya value. Bermaksud di sini kita kena shift pula signal yang kita flip tadi. Kita shift siapa? Kita shift signal yang kita flip tadi. So dalam case ini, macam saya punya yang di sini. So ini signal yang kita flip tadi. Kita shift pula. Ini shift. Kita shift by arbitrary value tu bermaksud apa-apa value yang boleh lah. Dia tak ada specific value. Dalam case ini saya shift dia satu langkah ke belakang. Negatif 1 ini saya satu langkah ke kiri lah. Satu langkah ke kiri. Shift satu langkah ke kiri. Okay. Cuba tengok sebab asal dia macam ni, satu langkah ke kiri, maka satu sekarang duduk di kosong. Okey. Asal signal flip tadi, 2 ini duduk di kosong. Sekarang satu langkah ke kiri, 2 ini duduk di negatif 1. Satu ini tadi asal duduk di negatif 1, satu langkah ke kiri, satu ini duduk di negatif 2. Negatif 1 ini asal duduk di negatif 2, satu langkah ke kiri, negatif 1 ini sekarang duduk di negatif 3. Signal ini SM yang asal itu kita maintain. Kita hanya flip, kemudian yang flip ini kita shift kan. So ini step kedua, ini step yang ketiga. Okay. Alright, so selepas itu apa yang kita buat ialah kita boleh darab. Convolution tu actually ialah darab. So step yang keempat tadi kita dah buat. Step pertama dah buat, kedua dah buat, shift dah buat. Yang ketiga ialah kita darab dia. Darab ni untuk apa?
untuk cari regions of overlap. Macam mana kita nak find region overlap dengan kita multiplication dan summation. So apa yang kita buat actually ini adalah darab. So convolution sebenarnya adalah darab lah. So macam mana kita nak darab dia? Okay. Selepas kita dah shift tadi, apa yang kita buat lah? Kita darab yang overlap. Step yang keempat adalah darab yang overlap. So kat mana yang katakan overlap? So mari kita tengok. Sekarang ini dia sebenarnya convolution ni kita bergerak. Asal dia duduk dekat negatif 1. Sekarang kita nak gerak dia masuk dalam. Masuk ke dalam siapa? Masuk ke dalam signal yang kedua. So contoh di sini kita tengok siapa yang overlap. 3. Ada tak kat sini 3? Tidak ada. Maka tidak overlap. 2. Ada tak kat sana belah kiri? Tidak ada. Maka tidak overlap. 1. Ada tak belah sini? 1. Tidak ada 1 di sini. Maka tidak overlap. 0. Ada 0 di sini? Ada. Maka yang ini yang dikatakan overlap. Overlap ni bermaksud kiri dan kanan sama-sama ada. Okey, sama-sama ada. So bila sama-sama ada, kita tulis kat mana? Iaitu 0. Nilai dia berapa? Nilai dia adalah yang untuk H yang negatif 1 means kita satu langkah ke kiri shift. Kita darab. 1 darab dengan 1. Darab. So maka dapatlah 1 di sini. Okay. Lepas tu kita tengok lagi yang lain-lain. Yang ni saja overlap. Negatif 1. Ada tak kiri? Maka tak overlap. Tak overlap, tak overlap, tak overlap. Sebab apa? Tidak ada belakang. Maka sebab itulah hasil convolution shift negatif 1 dengan XM punya ini. Nampak ni negatif 1 sebab hasil shift ni darab dengan XM. Maka ada satu batang ni saja. Yang lain semua kosong, kosong, kosong. Belakang ni pun tak ada kosong. So tak payah tulis lah. Kalau nak tulis, boleh buat titik di kosong gini. Kemudian kita shift satu. Tadi kita shift satu langkah ke kiri. Shift satu langkah ke kiri. Kan? Sekarang kita shift balik satu langkah ke kanan. Negatif 1 ke kosong. Nampak? Sini di sini. Ini sekarang negatif 1. Sekarang kosong. Bermaksud kita dah shift semua ini. Shift satu langkah ke kanan. So apa maksud? Dia cuba bawa semua ini satu langkah ke kanan. Macam mana dia bawa satu langkah ke kanan? Sekarang dia negatif 1. Dia dah shift satu langkah ke kiri. Sekarang kosong. Negatif 1 ke kosong bermaksud dah satu langkah ke kanan. Kan? So, apa yang kita buat ialah kita bawa semua ini satu langkah ke kanan. Satu langkah kanan. So, macam mana kita nak bawa dia? Mudah sahaja. Sekarang dia duduk di kosong. Satu langkah ke kanan, dia jadi satu. Satu kosong ini. Okay. Sekarang dia kosong ini, magnitude dia satu. So, dia sekarang dah jadi duduk di satu, duduk di satu. Okay. 2 ini asal masa dekat shift negatif 1 tadi, dia duduk dekat negatif 1. Bila satu langkah ke kanan, sebabkan H kosong ini maksudnya satu langkah ke kanan. Bergerak satu langkah ke kanan. 2 itu tadi telah duduk di kosong. Okay. Kemudian yang ini. 1 ini tadi duduk di negatif 2. Masa dia dekat negatif 1 punya shift. Sekarang dekat kosong satu langkah ke kanan. Negatif 1 pergi kosong satu langkah ke kanan. So 1 itu tadi telah bergerak ke negatif 1. Satu langkah ke kanan. Sama juga untuk negatif 1. Masa dia shift negatif 1 tadi, dia duduk dekat negatif 3. Bila dia shift kosong bermaksud shift satu langkah ke kanan. Negatif 1 tadi telah melangkah satu kanan. Duduk di negatif 2. Okay. So, dah buat shift yang kedua. Ini shift yang pertama. Shift 1 kiri. Ini shift 1 ke kanan.
So apa kita buat? Kita darab balik. Kita tengok yang overlap macam tadi juga. So kita tengok dekat sini 3. Ada tak? Tidak ada 3. Maka tidak overlap. 2 pun tidak ada overlap. Sekarang yang ada overlap hanyalah 1 di sini dan juga 0. Dua-dua sama ada. 1 dan 0 sama ada. So yang ni kita boleh guna. Yang ni kita boleh guna. Yang ni tak boleh guna. Tak boleh gunalah. Okay, kita kena pangkah. So sama juga negatif 1 tak boleh guna sebab tidak ada negatif 1 di sini. Tidak ada. Negatif 2 pun tak boleh guna sebab negatif 2 pun tidak ada di sini. Maka yang overlap hanyalah kawasan 0 dan 1 sahaja. Okay. So apa kita buat? Kita darab geng dengan geng. 1 darab dengan 1. Bermaksud saya M ini ya. Yang 1 ini darab dengan 1. 1 darab dengan batang duduk kat 1. So batang 1 magnitude dia apa? Sebelah ini untuk HA0 nilai dia 1. Untuk XM di pada 1 nilai dia adalah 2. So 1 darab 2. Kawasan mana? Kawasan 1. Okay. Kawasan 1. 1 darab 2. 1 darab 2 dapat 2 ini. Kemudian kita tengok pula kawasan yang overlap yang satu lagi iaitu 0. Nilai magnitude dia berapa? 2. 1. So di kawasan 0, ni kawasan 0, magnitude dia sini 2 bagi H0. Bagi XM pula nilai dia 1. So 2 darab 1 dapat 2. Ini hasil dia bagi satu langkah ke kanan. So kita biar je dulu yang ini. So kita buat pula lagi satu shift lagi ke kanan. Satu kanan lagi. Satu langkah ke kanan lagi. Kita akan semakin ke kanan. Kita akan semakin ke kanan tengok overlap. Semakin ke kanan tengok overlap sampai dia habis. So macam ni kita buat. Kita tengok di sini yang overlap 0, 1, 2 sahaja. Satu sangkah ke kanan ni macam tadilah. Sama balik. Kita tak ambil original. Kita ambil yang H0 ini. Sekarang dia langkah 1. So bermaksud 1, 1 ini dia telah langkah ke 1, 2. Bermaksud magnitude 1 mula-mula dekat H0 dia duduk pada 1. Kedudukan 1. 1 langkah ke kanan. Magnitude 1 langkah kanan. 1 saja dia duduk dekat 2. Sama juga belakang 0 langkah duduk 1, negatif 1 langkah duduk di 0, negatif 2 langkah ke tempat negatif 1. So sama macam ni, magnitude tidak berubah. Kita darab tengok yang overlap. Kita tengok di sini 0, 1, 2 sahaja. So 1 darab 1 1, 2 darab 2 4, 1 darab 3 3. Yang ni tidak overlap. Okay, buat pula satu langkah lagi. Shift lagi. 1 ke kanan. Shift lagi. Kita akan buat sampai dah habis. So kalau kita tengok sini yang overlap 0, 1, 2, 3. Negatif 1 saja tidak overlap. Maka 1 darab 1 terbalik. Dia ada 0 pun overlap. 0 pun overlap, sorry. Kalau kita tengok sini semua dah. 0, 1, 2, 3. Sini 0, 1, 2, 3. So kita ambil yang 0 dahulu. Ambil yang 0 ni dahulu. Nilai dia negatif 1 darab dengan 1. Dapat negatif 1. Kita ambil pula kedudukan 1. Kedudukan 1 magnitude dia 1 darab 2. 2 di kedudukan 1. Kedudukan 2. Kedudukan 2 magnitude dia 2 darab 3, 6 di kedudukan 2. Kedudukan 3 magnitude dia 1. 1 darab 1 dapat 1 kedudukan 3. So shift lagi, 1 lagi ke kanan, shift lah sampai habis. Kalau kita tengok sini sampai shift sampai H5, bermaksud signal ini masuk ke dalam sampai habis. So kalau kita tengok sini sampai semua overlap lah. Kalau tengok di sini semua overlap.
semua overlap lah. Kalau tengok di sini 0, 1, 2, 3 ada, 5 tidak ada, 0, 1, 2, 3 sahaja. Begitu. Bermaksud sampai yang last ini habis masuk ke signal XM, maka situlah tamat. Situlah tamat. Habis kat H5 ini maksudnya signal yang terakhir ni, yang XM ini, dia dah lalu sini, 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 maka kat situ kita tamat. Nampak yang terakhir ni? Asal dia duduk dekat yang shift kiri lah, yang shift kiri ini, asal dia duduk dekat negatif 3, dia dah lalu semua, last sekali dia dah berjaya masuk ke SM penuh. Okay? So lepas tu apa yang kita buat ialah kita kumpul sahaja. Yang hasil output di belakang ini kita kumpul sahaja. So yang ini kita ambil nilai dia pada negatif 1, pada negatif 1 ini nilai dia, pada 0 ini nilai dia, kan? Yang ini nilai dia, pada 1 ini nilai dia 3, pada 2 ini nilai dia. So apa kita kena buat dengan nilai-nilai ini? Okay. Pada negatif 1 ada satu batang, maka output dia, sum dia kita tambah 1, maksudnya sum dia di sini sama dengan 1. Sekarang 0. So sum dia di sini 2 tambah 2 akan jadi 4. 2 tambah 2 jadi 4. Pada 1, sum dia di sini akan jadi 1 tambah 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Pada 2, sum dia kita buat tambah 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tolak 1, 8. Sini sum dia ialah 3 tambah 2, 5. 5 tolak 2, 3. Kemudian sini sum dia 1 tolak 3 sama dengan negatif 2. Dan sini ada satu batang saja, maka sum dia ialah negatif 1. So kita ambil semua sum ini, kita buat graf baru. Okay. Contohnya seperti di bawah. Ini. So nampak yang tadi yang saya kumpul tadi, kita dah kumpul, dia ada ni hasil sum. Hasil sum ni dekat negatif 1, 1, dekat 0, 4, dekat 1, 8, dekat 2, 8, 3, 3, 4, negatif 2. So sini nilai apa? Sum itu adalah nilai magnitude. Nilai di sini akan jadi N. Sebab tu bila kita convert balik, tadi M. Kan? Sekarang bila dah final ini, kita convert balik M ini menjadi N untuk dia jadi output. So ini graf output lah. So output macam mana nak buat? Senang sahaja. Apa yang kita buat ialah nilai-nilai dia ini menjadi magnitude lah, hasil sum. So kalau kita tengok di sini, M negatif 1, yang mana M, padamnya sini. Yang mana M itu tadi telah menjadi N. So ini apa? Semua ini magnitude. Ini magnitude. So N sama dengan 1, magnitude dia 1. Mana ada N sama dengan 1? N negatif 1. Gini dah. N negatif 1 nilai dia 1. Di N kosong nilai dia 4, magnitude dia 4. Di N1 nilai magnitude dia 8. Kita lukis graf baru. Di N2 magnitude dia 8. Di N3 magnitude dia 3. Di N4 magnitude dia negatif 2. Di N5 magnitude dia negatif 1. So inilah output hasil convolution dua jenis signal itu tadi. Maka yang tadi yang kita dapat XN, kita convolution kan
convolution apa? Convolution sum, maka dapatlah output yn. Yn bentuk dia begini. So dua jenis signal itu bila bergabung bentuk dia rupanya menghasilkan jenis macam ini. Memang lain lah sebab dua dah bergabung menghasilkan third signal yang baru. Kita tengok pula convolution yang kedua iaitu convolution integral di mana kita gunakan untuk continuous time. Okay. Ini contoh soalan sama macam tadi, lain sikit lah cuma dia adalah T. T melambangkan continuous time punya signal. Contoh ini soalan. Okay. So kita ada step-step sama macam discrete tadi. Ini step-step dia. Yang step pertama lebih kurang sama macam discrete. Kita rewrite sekali lagi signal ini sebagai function of tau. Okay, nama dia adalah tau. Kita ganti T itu menjadi tau. Kita tukar T menjadi tau. So sekarang ini soalan dalam bentuk T. Okay, soalan dalam bentuk T. Kita rewrite dia menjadi tau. So saya akan padam macam ni, dia akan jadi tau. So kalau cantiknya dia akan jadi x1 tau. Sini bila kita cancelkan dia akan jadi x2 tau. Ini masuk rewrite. So kita akan cancel dia. Okay. Kemudian kita flip just one signal sama macam discrete time. Kita pilih salah satu. Dalam case ini saya pilih x1. So sebab itulah x1 tadi dia asal x1 tau, saya flip dia. Flip macam mana? Tambah negatif. So bila flip dia jadi mirror. Asal jadi duduk ke kanan macam ni, sekarang duduk belah kiri. So ini saya flip dia. So rewrite sudah, flip sudah. So kenapa saya pilih ini, selalunya tips lah untuk saya bagi untuk flip just one signal ini. Selalunya kita pilih signal yang paling short duration dia. Duration ni nak tengok kat mana? Dekat time lah. T. So kalau tengok sini, dua jenis signal. Sini time dia 1 sampai 3 pendek. Yang ni unit step. Unit step ini dia signal dia panjang. Dia sentiasa ada. Signal dia panjang sini. So kalau boleh kita pilih X1 lah, lebih mudah untuk buat lah. So signal yang ni signal biasa, yang ni ialah signal jenis unit step. Okay. So bila saya dah flip, so inilah hasil flip, yang mana yang ini yang kita akan buat convolution. Sama macam tadi, yang kita flip itu apa kita buat? Kita shift dia. Shift by arbitrary value, sama juga macam ni, kita pilih apa-apa value lah. Tapi ada tips untuk bagi mudah, saya akan tunjuk sekejap lagi. Kemudian kita find origin of overlap, kemudian kita assemble. Sama macam discrete tadi. Beza dia untuk cari overlap, tadi kita ada multiplication dengan sum untuk discrete time signal. Tapi kali ini kita ada multiplication dan integration. Sebab apa? Sebab formula dia ada integration. Tak susah pun. Sama saja. So dia ada dua jenis formula. Satu, kalau kita tengok formula ni X H lah, bermaksud signal pertama, signal kedua. Dalam case kita dia ada ni kan H, ni X ataupun H. So dalam case kita signal kita nama X, dua-dua nama X, X1 dengan X2. So kita kena gantilah. Kita ganti X kita sebagai X1, kita ganti H kita sebagai X2. Sebab signal kita nama sahaja benda ni, nama sahaja. So X1, X2. Kadang-kadang ada nama macam discrete tadi, nama dia H. So kita H, X dengan H lah. So dalam case ini signal kita X1 dengan X2, maka kita ganti X1 dengan X2. Ada dua jenis signal, kadang-kadang X2 ini yang kita shift, ataupun kita nak X1 yang kita shift. Pilih mana-mana yang sesuai. Dalam kes kita tadi, yang kita flip itu siapa? Kita flip tadi, kita flip itu tadi, kita flip X1. Bermaksud X1 ini yang kita akan shift nanti. Maksud kita akan shift X1 T tolak tau, begitulah. Okay. So bila kita X1 yang kita shift, maka kita lebih sesuai guna formula yang ini. Sebab apa? Sebab ini ada X1 punya shift. Kalau kita kita flip X2,
maka dia akan jadi X2 yang tolak T tolak tau. So maka barulah kita pilih yang atas ni. Tak ada apa, dia sama saja. Dia nak tengok kita pilih yang mana lah. So yang mana kita pilih untuk flip dan shift itu, kita pilih formula yang bersesuaian. So dalam kes kita, yang ini yang paling sesuai lah. Sebab apa? Yang kita shift dan fold itu tadi adalah X1. So kita ambil yang kedua. So kita tengok contoh dia. Okey, ini contoh yang saya nak tunjuk di sini. Ini contoh dia. Okey, contoh dia kita akan buat yang ketiga. Yang ketiga ialah kita find region of overlap. Ini region of overlap. So macam mana kita nak cari region of overlap? Okey. So ini tadi nampak ini yang kita fold tadi. Ini signal yang fold. Yang ini signal yang full tadi kita shift satu langkah ke kiri. Okay, satu langkah ke kiri. So, bila satu langkah ke kiri apa jadi? So, T ini tadi kalau kita tengok sini masa kita fold, automatik kita terus tulis T tolak 1. Contoh saya tunjuk. Ini asal, kalau tengok signal ini asal, dia ialah dekat T3 dan juga T1. Bila kita flip, dia akan jadi T negatif 1 dan juga T negatif 3. So, apa yang kita buat? Ini yang selepas kita flip. Apa yang kita buat ialah, lepas kita flip atau fold, sekarang ni dia jadi negatif 1 dan negatif 3. Ya, apa yang kita buat? Kita ambil negatif 1, tulis di sini, simply tambah T. Simply tambah T. So, kita nak tanda benda ni sebenarnya di sini. T minus 1 ini kita tanda dia di sini. So, kita nak bergerak nanti senang sebab kita akan jadi fixed value. Tidak perlu ada value yang betul kat sini lah. So, dalam kes ini, kita buat satu langkah ke kiri. Apa jadi? Dia akan jadi T negatif 1 tadi telah berpindah ke negatif 2. Tadi dia duduk di sini negatif 1, nampak? Dia duduk di negatif 1. Sekarang satu langkah ke kiri, T negatif 1 kita, batang kita ini, biru ini telah berpindah menuju ke negatif 2. Batang kita yang T negatif 3 itu tadi telah berpindah menjadi duduk kat negatif 4. Kalau kita ada skala kat bawah ni. So, satu langkah ke kiri, apa yang kita buat selepas tu? Kita nak try masukkan signal ini tadi, nak tengok ada overlap atau tidak. So, ini signal X2. Sini signal X1 ni, yang saya replicate, saya copy paste sahaja ini. Saya copy paste sahaja. Sini saya copy, saya paste kat sini saja. Copy paste, nampak? T negatif 1 sama duduk kat negatif 2, T negatif 3 duduk kat negatif 4, sini pun duduk negatif 4. Kita nak try convolution. Convolution ni bermaksud kita nak try masukkan signal X1 ke dalam X2. So, pada ketika ini, apa yang kita buat? Kita tengok di sini, dia tidak overlap. Case yang pertama masa kita fold itu, kita try masukkan, dia tidak overlap. No overlap. Tidak ada overlap. Mana ada overlap di sini? Lepas tu kita satu langkah ke kiri pun tidak overlap. Kita cuba pula satu langkah ke kanan. Ke kanan. Satu langkah ke kanan. Satu langkah ke kanan bermaksud T negatif 1 kita tadi asal duduk dekat negatif 2. Sekarang duduk di negatif 1. Duduk di negatif 1. T negatif 1 tu nak bagi tahu batang ini. Batang yang fix itu. So, T negatif 3 kita, T negatif 3, T tolak 3 kita tadi duduk di batang negatif 4. Bila satu langkah ke kanan, dia telah duduk di kedudukan negatif 3. So, bila kita cuba nak masukkan, kita nak try cari overlap, rupanya tidak overlap sebab di kedudukan ini jauh dengan kedudukan signal kedua. Masa satu langkah ke kiri tadi pun jauh. Masih tidak overlap. Nampak? Tidak overlap. Jauh. Tidak overlap.
tidak overlap. So bila tidak overlap, kita akan jadikan dia kosong, kosong. Saya akan tunjuk kenapa dia kosong di sini. Sebab selalunya bila kita nak, bila ada overlap baru ada nilai di sini. Bila tidak overlap dia akan jadi kosong. Apa maksud nilai kosong dan kosong ini? Ini actually ialah magnitude. Bila ada overlap baru ada magnitude. Tidak ada overlap, tidak ada magnitude. Magnitude apa? Magnitude overlap. Sekarang tidak ada. So bila kita buat pengambilan ke apa, dia tetap nilai dia kosong. Nilai dia kosong. So bila di sini apa yang nak tunjuk, sama juga untuk yang masa satu langkah ke kiri ini pun tidak ada overlap, magnitude overlap tidak ada, maka kosong. Satu langkah ke kanan lagi di sini, satu langkah ke kanan lagi masih tidak ada overlap, so maksudnya magnitude dia tidak ada. So apa yang kita nak, boleh kita summarizekan di sini, masa T kita T tolak 1 dan T tolak 3 ini tidak ada overlap, maka kita katakan dia ialah T kita kurang daripada 1 dan T kita kurang daripada 3. Kita simply ambil ini ya, T tolak 1, T tolak 3 ini kita macam samakan dengan kosong ni, maka dia akan jadi T1, T3. Ada overlap tak? Overlap? No, tidak ada overlap, maka dia akan jadi kurang daripada 1 sama dengan. Bila tidak overlap, dia akan jadi T kita akan kurang daripada 1, kurang pada 3. Dia akan jadi macam ni. Bila tidak ada overlap, dia akan jadi kurang. So, bila kita ada dua nilai, 1T kurang daripada 1, 1T kurang daripada 3, siapa yang lebih besar? Di sini. Yang paling awal, paling first sekali bermaksud T3 tak payah ambil, kita ambil paling yang ini. So, bermaksud di sini kita samarasakan antara salah satu ini, 1 dan 2, kita ambil yang ni paling awal. So, maka kita katakan nilai T kita kosong pada T kurang daripada 1. T kurang pada 1 ni, kalau kita tengok di sini, T ni 1 kan. Kurang daripada 1 ini tidak ada overlap. Sama juga dengan sini, T kurang daripada 1. Ni T sama dengan 1. Kurang daripada 1, tidak ada overlap. Sama juga di sini, T kurang daripada 1, tidak ada overlap. Kalau kita ambil T kurang daripada 3 tadi pun sama. Mana ada overlap? Tidak ada overlap. T kurang daripada 3, tidak ada overlap. T kurang daripada 3, tidak ada overlap. Ada overlap? Contoh kalau ada overlap. Overlap? Ya, kalau ada overlap, T kita itu tadi automatik sama dengan ini tadi. T kita buat sama dengan 1, sama dengan 3 kan. Kita akan jadikan dia lebih besar. Bila ada overlap ini, kita akan jadikan dia lebih besar. Okay. So, kita tengok yang contoh tadi satu langkah ke kanan, masih tak overlap. Ini masih tak overlap. Kalau kita tengok yang terakhir ini, yang dia 2 kali langkah ke kanan dah. Baru 1 kali langkah ke kanan, nampak dia dekat negatif 1. Dia tidak ada overlap. So, sekarang apa kita cuba buat? Cuba kita nak T negatif 1 ini, kita langkah dia lagi. 1 kali, 1 lagi langkah ke kanan. So, maksud kita nak dia duduk batang ini, T negatif 1 ini, T tolak 1 ini, kita nak dia duduk di kosong. Confirm overlap. Okay, contoh macam saya tunjuk di sini lah. Okay. Kita tambah lagi. Kita cuba overlap dalam sikit. So, saya cuba masuk di sini. Okay. Dia overlap mana? Kalau kita tengok di sini, dia overlap. Okay, nampak? Saya tak buat di sini. Saya tak jauh sikit. Saya cuba bawa dia masuk lebih ke dalam. 2 kali langkah ke kanan. Okay, 2 kali langkah ke kanan bermaksud tadi asal dia duduk di, nampak? Asal ni T negatif 1 duduk di negatif 1. 2 langkah ke kanan. 1 langkah. 1 langkah. 2 kali. 1 kali, 2 kali. Maka dia akan duduk, batang ni akan duduk di sini. So, ini maksud dia. 2 langkah ke kanan maksudnya batang T tolak 1 sekarang dah duduk di 1
1, T tolak 3, 2 kali langkah ke kanan, dia ada asal tadi 2 langkah, dia duduk kat negatif 3. Betul. Nampak? Dia duduk kat negatif 3, T tolak 3 duduk kat negatif 3, 2 langkah ke kanan, dia akan duduk di negatif 1. So, sekarang dia duduk kat negatif 1, apa yang kita buat? Kita cuba masukkan dia dalam X2 punya signal. Apa jadi? Sekarang nampak memang ada overlap. Berlaku overlap di bahagian warna pink ini. Bila dua signal ini bergabung, ini tak overlap. Ni kita tak panggil overlap. Overlap ni bermaksudnya dia ada kawasan yang dia berkongsi. So kawasan yang kecil ini saja dia overlap. Kalau kita tengok sini, kawasan sini saja overlap. Maka baru ada nilai. Apa yang kita buat? Kita guna rumus kita tadi, X2. Yang ni memang yang tadi standard. Kenapa? X2 kita magnitude dia berapa? X2 kita warna biru. Okay, ini X2. Hijau ini X1. So, X2 magnitude dia 1. Okay. Sorry saya terbalik. Ini X1, yang ni X2. So, X2 kita magnitude dia 1. Yang warna hijau ni. Ini magnitude dia 1. Sebab tu kita letak 1. So, X ini saya kata dia magnitude. Magnitude bagi X2 1. Kemudian X1 ini magnitude dia apa? Magnitude dia 2. Sebab tu kita letak 2 di sini. Yang lain kita kekalkan. Ni T tolak tau ni kekalkan saja, bawa yang masuk. Sebab ini rumus, letak aja bawah. Turunkan saja, turunkan sahaja. Yang beza dia magnitude. So apa kita buat? Selepas kita dah turunkan semua ini, kita darab. Ini yang dikatakan multiplication dan integral tadi dekat step atas ni. Yang dikatakan multiplication dan integration berlaku di sini untuk cari region of overlap. So kita darab. 1 darab 2. 1 darab 2 dapat 2. Sebab itulah dia jadi 2 di sini. Saya permudahkan. 1 darab 2 dapat 2. So, apa jadi sini? Kita akan jadi 2 di tau. Yang ini mana hilang? Yang ni mana hilang? Yang ni, tau. Mana? Dia tak ada apa. Yang ni just nak bagi tahu jenis signal. Okay? Dia nak bagi tahu jenis signal. So, X1 kita jenis signal shift. So bagi kita dah tolong tanda jenis signal kita yang shift tadi magnitude dia 2. So dah settle lah. So dia memang hilang. Bila kita dah masukkan nilai, kita macam ni just signal shift. Tahu ini tadi signal ori. Dia nak bagi kita signal original. So kita dah bagi tahu original punya signal tadi magnitude dia 1. So, bila kita dah bagi tahu dia punya magnitude, so maka tak perlu dah yang ni. Tak perlu. Dia bukan hilang. Dia just nak bagi tahu jenis signal. So, X1 tadi signal kita shift dia. Sebab itulah kita guna dia di sini. Dia nak bagi tahu itu saja. So, yang perlu di sini hanyalah 1 darab 2 saja. 1 darab 2 dapat 2. Okey, di tahu ini saja kita kena turunkan. Kameran kita kena turunkan. Okay, kameran ini pula macam mana kita nak tulis dia punya apa ni orang panggil limit dia. Limit dia. Limit ni ialah limit kawasan overlap. Overlap punya kawasan. Contoh kawasan overlap cuba tengok ni. T negatif 1 nampak sini kawasan ni. Sorry. Ini kawasan ini. Kawasan overlap ni, cuba tengok batang dia duduk di kawasan T negatif 1 dan 0. T negatif 1 dan 0. Sebab itulah di sini kita letak dia overlap dari T negatif 1 sehingga 0. Kita tak guna yang 1 ni. Sebab tu kita tanda dia sebagai T tolak 1. Kita tak guna 1 ni. Kita guna T tolak 1 sebagai limit. Kita tak guna 1. Selalunya kita buat integration, kita ambil 1, 0. No. Kali ni kita tak buat macam tu. Kita tak buat macam tu.
Okay. Kita hanya ambil kawasan ini T negatif 1 sampai 0. Okay, sebab itulah T negatif 1, 0. So, kita lepas dah siap, dah pemudahkan, turun kita buat pengamiran lah. So, bila dia 2 di tau, bila kita kamirkan terhadap tau, maka kita simply tambah 2 tau lah. Dia macam 2 di X, bila kita kamir, dia akan jadi 2X. Dia akan tambah apa yang di belakang ini. Kalau kita tengah kamir 3 di X, 3 di Y, dia akan jadi 3Y. Kita tambah yang belakang. Okay. So, sama dengan tau. Tau tu tidak ada apa. Just sebagai macam kita nak wakilkan dia je lah. Kita kamir terhadap apa. So, dalam kes ini, tau, maka kita tambah tau saja. Hasil kamiran. Bila kita dah kamir, bermaksud batang ni dah hilang. Batang kamiran sudah hilang. Okay. Sebabkan dia ada limit, maka kita terpaksa tolak lah. T tolak 1, 0. Masukkan di mana? Masukkan di dalam tau. So, ini tau tadi. 2 tau. T tolak 1 masukkan dalam tau. Maka dia akan jadi 2 tolak inilah. Okay. Ini pun sama. 0 masukkan dalam tau. Maka kita akan dapat 2T tolak 2. Okay. Ini standard pengamiran lah dalam matematik. Dan kita cuba lagi, tadi kita dah 2 langkah ke kanan, kita 1 langkah lagi ke kanan, 1 kali lagi langkah ke kanan, maka T tolak 1 kita sekarang asal duduk di 1 telah berpindah ke duduk di 2. Dan kita punya T tolak 3 asal tadi duduk di negatif 1 berpindah ke 0. Kanan kan? 1 langkah ke kanan. So, bila kita cuba masukkan, kita gabungkan, kita convolutionkan, kita dapati kawasan overlap tu menjadi semakin banyak. So, kamiran dia kat mana? Kamiran dia dekat sini ya. T negatif 1 ke T negatif 3. Nampak? T negatif 1 dan T negatif 3. Nilai magnitude masih sama sebab X2 nilai dia ialah 1. X1 nilai dia adalah 2 magnitude. Sama macam tadi. So, kita selesaikan, kita dapatlah nilai dia 4. Yang ni nilai dia 2 tau tolak 2. Ini nilai dia 4. Dan kita 1 langkah lagi ke kanan. 1 kali lagi langkah kanan. So, apa jadi? Asal dia duduk kat negatif 1 tadi, dekat 2 tadi. Nampak? Nanti dia duduk kat 2. Sekarang dia pindah 1 langkah ke kanan. T tolak 1 kita sekarang duduk di 3. T tolak 3 kita tadi duduk di 0. Sekarang duduk di 1. T tolak 3, T tolak 1. Sekarang kita cuba gabungkan. Kita convolutionkan apa ni jadi. Kawasan yang overlap sekarang menjadi sikit balik. Di kawasan mana? Di kawasan T tolak 1 dan T tolak 3. Ini yang kita kamirkan. Nampak kawasan yang overlap ini? Sebab itulah T tolak 1, T tolak 3 juga. Nilai masih tak berubah, magnitude tidak berubah. Yang berubah hanya pergerakan saja. So, bila kita buat kamiran apa semua, kita akan dapat nilai dia 4 lah. Sama lah. So, bermaksud, kalau kita tengok case kita di sini ada 3 jenis case sajalah. First case kosong. Maksudnya, Y kita kosong di sini. Y kosong. Case pertama. Kemudian kita ada satu lagi case kedua. Case kedua nilai dia macam ni. So 4 dengan 4 sama. Benda sama. So bila sama kita namakan dia case ketiga. Sama saja. So kita ada 3 case. Satu case bila Y kita kosong. Sebab tidak ada overlap. Case kedua ada overlap tapi partially saja. Maka hasil Y kita ialah 2T tolak 2. Kemudian kita buat lagi hasil pengamiran. Kita akan dapat 2 kali. Yang sama saja, so kita gabungkan jadikan dia sebagai kes yang ketiga. So macam mana nak extract information untuk yang warna pink ni? Tadi saya dah kata kalau kat atas itu tadi tidak ada overlap, apa yang kita buat? Bila tidak ada overlap, kita letak sama dengan dan lebih kurang kan? Ni overlap ke tak? Tak. So kita letak sama dengan dan lebih kurang. Okay, dalam kes ini kita tengok ada overlap.
T tolak 1 kita. Sekarang ini kita ada 2. T tolak 1 dan T tolak 3. So kita samakan dengan kosong. Kita akan dapat T1, T3. So yang ni kita nak letak apa? Sama dengan ke, lebih besar ke, lebih kecil sama dengan ke? Kita nak pilih mana satu ni. So kita tengok dia ada overlap tak? Ada overlap. So bila maka ada overlap, apa yang kita buat ialah kawasan yang overlap kita letak okay, macam ni kita overlap. Yes. Bila yes, kita letak dia lebih besar. Overlap tak overlap, kita letak dia lebih kecil dan sama dengan. So kenapa T tolak 1 ini? Kenapa T tolak 1 ini saya letak dia sebagai lebih besar? Sebab dia overlap. Kat mana kawasan overlap? Nampak ni? Yang terlibat T tolak 1 saja. T tolak 3 tidak ada overlap. Sebab tu dia lebih kecil dan sama dengan. Nampak ni? Lebih kecil dan sama dengan. T tolak 1 kita ada involve dalam pengamiran. Bermaksud dia ada overlap. Maka dia letak saja huruf besar, lebih besar ini. So bila kita susun balik cantik-cantik, T lebih besar dengan 1, T kurang daripada 1, kita boleh buat dalam bentuk range. Dia akan jadi begini ya. Dia akan jadi T lebih kecil dan sama dengan 3 tapi lebih besar pada 1. Ini condition dia nak bagi tahu di T tolak 2. Ini yang berlaku. Okay. Cuba kita tengok yang 4 pula. Sekali lagi. Yang 4 ni bermaksudnya yang Y sama dengan 4 ni. Sekarang yang overlap ada dua-dua berlaku. Di T tolak 1 dan T tolak 3. Sama macam tadi kita ada 2T. Samakan saja dengan kosong. Dia akan jadi T sama dengan 1. T sama dengan 3. Sekarang tengah-tengah ni kita nak letak lebih besar ke, lebih kecil sama dengan ke. Kita nak buat macam mana? Kita tengok dia overlap tak overlap. Bermaksud bila dia terlibat dengan pengamiran, maksudnya ada overlap. Maka dua-dua kita letak dia lebih besar. Sebab itu saya letak dia di sini. Dua-dua saya letak dia lebih besar. Sebab dia terlibat dalam pengamiran. Bila terlibat pengamiran, maka dia overlap. So, bila salah satu lah kita terpaksa pilih sebab dua-dua dia ada T lebih besar pada 1, T lebih pada 3. So, mana yang paling besar sekarang ni? T lebih pada 3, paling ke kanan. So, kita pilih T lebih besar daripada 3. Dia sama kes macam tadi ni. Ni mana satu? Dua-dua tidak overlap. Dua-dua tidak overlap. So, pilih mana paling kecil. Sebab paling tak overlap. T tolak 1 lah. Macam tadi, sekarang ni kita ada dua-dua overlap. T lebih besar pada 1 overlap, T lebih besar. So, siapa paling overlap? Nilai paling besar overlap? T tolak 3. So, maka kita pilih T tolak 3 sebagai range untuk 4. Ini pun sama, benda yang sama. Okay. Sebab dua-dua terlibat, maka inilah. Okay, so apa yang berlaku? Kita kumpul yang kita punya ping ini tadi. Kotak ping ini kita kumpul. Kita kumpul ping ini dan juga YT kita kumpul nilai dia. Contohnya YT nilai dia ini. Ini nilai dia. Dan 4 ini. So kita ada 3 case tadi kan. So kita susun dia jadi macam ni. So ini untuk case pertama. Ini untuk case kedua. Dan ini untuk case ketiga. So, bila kita buat untuk case yang pertama, kedua, ketiga, kita susun dan kita lukis balik graf. Inilah hasil convolution X1 yang dikonvolution dengan X2. Dua jenis signal. X1 tadi signal jenis petak gitu. Dan X2 adalah signal jenis unit step. Bila gabung dua ini, maka terhasillah beginilah. Yang ni dia nak tunjuk bahawa T pada T kurang daripada 1, Y dia kosong. Memang Y kosong pun kita dah buat pengamiran kat atas kan, dapat nilai dia Y kosong. So, kurang daripada 1, ini nampak. T kurang pada 1, kosong. Tidak ada magnitude. Ini magnitude. Magnitude iaitu Y axis. Betul. Y axis. Ini adalah time.
time bermaksud exist. Okay. So bila kita dah settle T kita tadi, kita kembalikan. Tadi masa kita tengah kira, kita guna tau. Bila kita dah siap kira, kita ganti balik tau itu dengan T. So yang ni tadi saya nak tunjuk, yang ni saya ulang balik tadi. T kurang pada 1, kosong, betul. Pada T, 3 dan 1. Pada T, 3 dan 1 ini sedang berlaku apa? 2T tolak 2. 2T tolak 2 adalah sejenis signal RAM. Tengok balik lah video yang berkaitan RAM signal tu macam mana. Dia memang begini lah. Ada calculation dia sebenarnya koordinat, dan dia kira macam kecerunan lah. Y sama dengan MX tambah C tu. So ini yang terhasil lah begini. So ini tengok balik buku math. So sebenarnya dia ialah signal RAM. Okay. Kemudian pada T lebih besar pada 4. Start daripada sini sampai ke sini nilai dia 4. Nilai dia 4. Okay. So inilah convolution integral.